Mereka sepatutnya boleh berbangga dengan apa yang dipamerkan. Walaupun mereka tewas tipis pada penghujung perlawanan, tetapi aksi di separuh masa yang kedua secara spesifiknya, mungkin itu perkara yang boleh dibawa untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, untuk mereka mencipta momentum baharu dan mencipta keputusan yang lebih positif di masa-masa akan datang. Saya kira meskipun kalah, tetapi saya rasa Kuching telah melakukan satu yang berbeza. Boleh kita pandang daripada sudut yang berbeza. Pada minit ke-88, saya ada mengatakan kepada Azudin, saya cakap Kuching City sekarang mereka percaya mereka boleh menang perlawanan ini pada minit 88. Jadi 6 minit selepas itu, saya rasa sabar menjaringkan gol kemenangan. Dan sebenarnya mereka boleh berpuas hati dengan satu gol. 3-3. Sebab satu gol tu akan mengeluarkan mereka daripada relegation zone. Tapi ialah, inilah bola sepak. Di separuh masa pertama saya ada katakan, anda bermain teruk, mungkin anda akan menang. Anda bermain baik, mungkin anda akan kalah. Saya ada katakan bahawa Sabah tidak boleh seri perlawanan ini. Dan apabila 3 sama, saya tengok tak mungkin Sabah boleh seri perlawanan ini. Antara mereka akan kalah, ataupun mereka boleh mencuri satu lagi gol di minit-minit terakhir, dan mungkin Kuching juga boleh mencuri satu gol di minit-minit terakhir. Dan itu yang terjadi. Akhirnya tiga mata kepada Sabah. Dari awal apa yang kita jangkakan sangat meleset, yang mana kita meletakkan harapan yang cukup tinggi, kepercayaan cukup tinggi kepada Sabah. Tetapi di mana silapnya? Apa yang berlaku sebenarnya? Saya rasa silapnya bukan silap. Ini adalah kepakaran oleh kedua-dua jurulatih. Pemain mana yang mereka masukkan. Jadi kita boleh lihat di sini dua perbezaan. Kuching City memasukkan 3 pemain fresh leg. 3 pemain ini memberikan impak yang besar. Dan mereka involve dalam 2 gol yang memberikan 3 sama. Dan Sabah melakukan 3 pertukaran, Amri, Pak Tesu dan juga Farhan. Farhan tidak memberikan apa-apa kepada pasukan. Pak Tesu memberikan 1 assist kepada Kuching apabila beliau masuk, dan beliau hilang. Sehinggalah pada minit-minit terakhir ni Pak Tesu berada di sana, Amri berada di sana untuk memberikan perbezaan pada perlawanan malam ini, iaitu gol kemenangan kepada Sabah. Jadi ada perbezaan di antara pertukaran itu. Jadi substitute tu sebenarnya agak penting dalam perlawanan. Pak Tesu antara nama yang boleh kita katakan menjadi sandaran juga buat Sabah, tetapi malam ini tak menjadi. Kalau sebagai pemain, macam saya tahu anda masuk dalam situasi begitu, mendahului 2 gol, masuk dengan bermain dengan keadaan padang basah, momentum tu untuk beliau mendapatkan momentum bermain bukan mudah. Jadi mungkin beliau masuk, Pak Tesu sendiri belum settle down, dan beliau memberikan 1 gol. Jadi selepas itu beliau akan menjadi teragak-agak dengan gerakan hantaran. Kita tak nampak Pak Tesu membuat hantaran yang baik untuk separuh masa kedua, kecuali apa yang berlaku di minit-minit terakhir ini. Selain daripada itu, kita tak nampak. Amri sekurang-kurangnya beliau ada memberikan sedikit